Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik bab yang baharu iaitu bab 5 gerak balas dalam tumbuhan. Okey, kita masuk ke subtopik yang pertama 5.1 iaitu jenis gerak balas. Okey, jenis gerak balas ada beberapa gerak balas yang kita dah belajar masa tingkatan 3. Tapi untuk yang kat sini, untuk yang subtopik 5.1 ni, gerak balas dia lebih detail lagi lah daripada yang kamu belajar di tingkatan 3. Tapi asasnya tetap sama. Okey? Okay, jenis gerak balas tumbuhan. Gerak balas tropism, gerak balas nesty. Gerak balas tropism ada beberapa jenis. Okey, gerak balas nesty kedua-duanya kita dah belajar masa tingkatan 3. Okey, sekarang kita tengok apa yang detailnya. Gerak balas tropism adalah gerak balas bahagian-bahagian tertentu tumbuhan seperti akar dan pucuk sama ada tumbuh mendekati atau menjauhi rangsangan. Okey. Terdapat pelbagai jenis gerak balas dalam tumbuhan iaitu inilah tropism tadi, thigmotropism, geotropism, hydrotropism, phototropism, chemotropism. Thigmo sentuh. Geotropism adalah gravity. Hydrotropism air. Gerak balas terhadap air lah. Phototropism cahaya. Chemotropism bahan kimia. Okey, ciri-ciri gerak balas tropism dalam tumbuhan. Yang pertama, gerak balas adalah kekal dan dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Okey, maksudnya sesuatu gerak balas tu phototropism ke geotropism ke, ia adalah kekal. Kalau akar geotropism positif, so gerak balas tersebut adalah kekal. Okey. Dan dia juga dipengaruhi oleh hormon tumbuhan. Nanti kita akan tengok. Okey, gerak balas yang ditunjukkan adalah perlahan dan tidak jelas. Okey. Arah yang ketiga, arah gerak balas pertumbuhan adalah bergantung kepada arah rangsangan. Kalau rangsangan dari kiri, gerak balas pun ke kiri. Macam itulah. Okey. Tropism positif bermaksud pertumbuhan ke arah rangsangan. Okey. Kalau ada cahaya matahari, tumbuh ke arah cahaya matahari, itu adalah tropism positif. Pergi ke arah rangsangan. Cahaya matahari itu rangsangan contohnya. Okey. Pertumbuhan ke arah rangsangan. Okey. Next, tropism negatif. Okey, tropism negatif adalah pertumbuhan menjauhi rangsangan. Kalau negatif, menjauhi rangsangan. Kalau positif, dia ikut ke arah rangsangan. Okey, contoh gerak balas tropism. Thigmotropism, geotropism, hydrotropism, phototropism, chemotropism. Okay, yang kita dah tengok contohnya di awal tadi. Okey, kita tengok contoh gerak balas tropism yang pertama, iaitu thigmotropism. Thigmotropism adalah gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan.
Okey, contohnya, sulur paut menunjukkan thigmotropism positif dengan berpaut pada objek seperti kayu bagi membolehkannya mendapat sokongan. Okey, kamu tengok contoh thigmotropism. Okey, dia diletakkan satu kayu. Okey, ini bunga yang jenis melilit lah kan. So dia letak satu objek, tak kira lah kayu ke apa-apalah yang menyebabkan dia boleh berpaut. Okay, so kita tengok tumbuhan ini bila ada rangsangan kayu ni tadi, dia bertumbuh, maksudnya dia pergi ke arah rangsangan kayu ini, kemudian dia melilit pada kayu ini untuk dia dapatkan sokongan. So, ini adalah thigmotropism positif. Ia adalah gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Bukan kita pergi sentuh tumbuhan tersebut, bukan. Kita letak kayu ataupun apa supaya tumbuhan tersebut pergi, bergerak ke arah kayu tersebut. So, kayu itu adalah rangsangan dari segi sentuhan. So, thigmotropism positif ditunjukkan oleh sulur paut ni. Okay. Okay, yang kedua adalah geotropism. Geotropism adalah gerak balas pertumbuhan terhadap tarikan graviti. Geograviti. So, kita tengok pucuk tumbuhan menunjukkan geotropism negatif. Okey, graviti adalah dia tumbuh ke bawah. Okey, tumbuh ke bawah. So, dalam satu tumbuhan, apa yang akan tumbuh ke bawah? Mestilah akar. Jadi, akar menunjukkan geotropism positif, manakala pucuk menunjukkan geotropism negatif. Okey? Okey, hydrotropism. Hydrotropism adalah gerak balas pertumbuhan terhadap air. So, akar menunjukkan hydrotropism positif kerana akar tumbuh ke arah air. Hydrotropism negatif apa dia? Pucuk lah contohnya kan. Seterusnya, phototropism. Phototropism adalah gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Jadi, pucuk menunjukkan phototropism positif kerana ia tumbuh ke arah cahaya. Akar, kalau ada akar kan, ni akar adalah phototropism negatif kerana akar bertumbuh menjauhi cahaya. Okey, seterusnya chemotropism. Chemotropism adalah gerak balas pertumbuhan terhadap bahan kimia. Okay. So, akar menunjukkan chemotropism positif apabila ia tumbuh ke arah garam mineral. Garam mineral dari mana? Dari baja yang kita letakkan lah kan. So, akar akan pergi ke arah, bertumbuh ke arah garam mineral tersebut. Okay. Akar menunjukkan chemotropism negatif apabila tumbuh menjauhi bahan kimia seperti racun. So, kita tengok rangsangannya apa. Kalau rangsangannya adalah garam mineral, so akar menunjukkan chemotropism positif. Kalau rangsangannya adalah racun, so akar menunjukkan chemotropism negatif. Okey. Seterusnya, gerak balas Nesti. Okay.
Gerak balas Nasty terdiri daripada beberapa jenis iaitu Photonasty, Seismonasty, Nyctinasty, Thermonasty dan Thigmonasty. Okay. So setiap satunya ada dia punya jenis. Kalau dulu kita belajar just gerak balas Nasty. Lepas tu kita belajar pokok semalu kan. Bila sentuh tertutup nak melindungi diri kan. Ni kita ada 5 jenis Nasty. Okay. Ciri-ciri gerak balas Nasty adalah tidak semua gerakan Nasty merupakan gerak balas pertumbuhan. So, tak semua gerakan Nasty ini adalah gerak balas pertumbuhan. Yang kedua, gerak balas yang ditunjukkan adalah lebih cepat dan jelas daripada gerak balas tropism. Tadi kita tengok ciri-ciri gerak balas tropism ianya lambat kan. So, untuk Nasty ni dia cepat. Okay. Yang ketiga, terdapat gerak balas Nasty yang bertujuan untuk nak menyelamatkan diri. Okay. So, itu adalah ciri gerak balas Nasty. Okay, pertama, Photonasty. Biasanya, kelopak bunga terlibat dalam gerakan Photonasty yang bergerak balas terhadap cahaya. Foto adalah cahaya. Okay. Bunga ros Jepun berkembang apabila menerima cahaya matahari yang maksimum. Sebab tu kita tengok bunga ros Jepun dia akan bila waktu pagi kan, okay, bila dapat cahaya matahari kita boleh nampak pokok ros Jepun itu berkembang. Okay, berkembanglah, kita nampak cantik je waktu pagi kan. Itulah disebabkan ianya berfotonasty. Okay. Bunga ros Jepun menguncup pada waktu malam sebab tak ada cahaya matahari. Okay. Seterusnya, Seismonasty. Okay. Seismonasty merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal. Okay. Seismonasty merupakan gerak balas yang berlaku disebabkan oleh rangsangan mekanikal. Apa dia? Kejutan, sentuhan, tiupan angin dan juga titisan air hujan. Okay. Gerakan seismonasty dapat dilihat pada daun, stigma dan juga stamen. Okay, contohnya kan, bila ada kejutan, tiba-tiba ribut kan, tiba-tiba tiupan angin kuat, tiba-tiba hujan. So, pada waktu ini, tumbuhan akan memberi gerak balas dia. Okay, akan menunjukkan gerak balas terhadap rangsangan-rangsangan yang macam ni. Contohnya, dia akan tutup daun ke, dia akan menguncup ke kan. Okay, contohnya adalah pokok semalu lah yang akan menguncup. Tak semestinya kamu sentuh dia menguncup. Kalau angin kuat pun dia tertutup kan. Okay. Itu adalah seismonasty. Okay. Seterusnya, Nyctinasty. Nyctinasty adalah gerak balas ritma sirkadian tumbuhan terhadap keadaan gelap. Okay. Biasanya daun pokok kekacang seperti daun pokok petai belalang menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka pada waktu siang. Okay. Contoh bagi Nyctinasty ini adalah pokok petai belalang lah. Okay.
Kamu pernah tengok pokok petai belalang? Daunnya yang halus. Itu adalah contoh bagi nesty. Okey. Seterusnya, termonesty. Termonesty adalah gerak balas tumbuhan terhadap suhu. Termo adalah suhu. Okey, sebagai contoh, bunga tulip berkembang mekar disebabkan kenaikan suhu dan mengucup apabila suhu menurun. Okey, contohnya tulip lah. Okay, pada keadaan suhu naik, suhu tinggi, panas, dia akan mengembang. Bila musim sejuk, suhu menurun, dia tak berkembang lah. Okay, dia menguncup. Okey, akhir sekali adalah tigmonasty. Tigmonasty merupakan gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Gerak balas ini dapat diperhatikan pada tumbuhan karnivor. Tumbuhan pun ada juga jenis karnivor sebab tumbuhan tersebut makan haiwan. Okay? Seperti perangkap lalat Venus. Kan? Pak lalat. Dia makan lalat tumbuhan. Tumbuhan makan lalat. Okay. Rangsangan yang diterima menyebabkan daun tertutup dan dapat memerangkap serangga. Jadi, bila serangga pergi ke arah tumbuhan tersebut, jadi serangga tu adalah rangsangan kepada tumbuhan tersebut. Menyebabkan daun tu memberi tindak balas dengan tertutup. So, bila dia tertutup, so dia akan memerangkap serangga tersebut. Okay.